Dan kita masih lagi membahaskan tentang perkara yang berkait dengan doa. Sambungan bacaan pada muka surat 802, keutamaan mendoakan orang yang tidak hadir. Kitab baru 650. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi hadana lihadzal Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Terima kasih pada pimpinan majlis pada pagi ini, Puan Hajah Salwa. Seterusnya kepada seluruh jawatan kuasa kerja muslimat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan setinggi kesyukuran kepada Allah. Dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama dipertemukan pada pagi ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkatan, rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin muslimat, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Al-Azkar, dan kita masih lagi membahaskan tentang perkara yang berkait dengan doa. Sambungan bacaan pada muka surat 802, keutamaan mendoakan orang yang tidak hadir. Kitab baru 650. Kitab lama 802. Baik, pagi ini kita nak tengok kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah untuk kita mendoakan orang yang tidak hadir, maksudnya orang-orang lain. Mungkin kita doakan adik-beradik kita, kawan kita, jiran kita, guru-guru kita, ataupun anak saudara kita, pemimpin negara kita, tak kira lah siapa-siapa pun yang istilahnya tidak hadir. Maksud tidak hadir ni dia tak tahulah, kan? Dia bukan ada dengan kita, dia orang yang mungkin jauh daripada kita. Baik, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hashr ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Yang bermaksud, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yakni golongan muhajirin dan ansar. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara kami yang telah dahulu beriman daripada kami.
Tuan-tuan ibu-ibu sekalian, doa ini dipanjatkan oleh golongan Muhajirin dan Ansar, yang mana mereka ini adalah antara golongan-golongan awal yang menyokong dakwah yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah yang akan kita raikan pada 19 Julai nanti, iaitu awal Muharram lah, insya-Allah. Jadi ibu-ibu sekalian, mereka mendoakan untuk umat yang sebelum ini. Dia minta dua lah. Satu, ampunkan dosa kami, dan yang kedua, ampunkan dosa saudara kami yang telah beriman dahulu daripada kami. Maknanya tidak salah untuk kita mendoakan juga bagi umat yang terdahulu, orang-orang lain. Yang penting mereka itu adalah saudara Islam kita. Sama ada orang dulu tu adalah orang tua-tua dulu-dulu, datuk nenek moyang moyang piut, datuk nenek moyang piut miut ciut semualah masuk dalam tu, sampailah umat sebelum Nabi Muhammad, umat Nabi Musa yang beriman, kita doakan mereka. Itu adalah pahala yang besar juga untuk kita lah yang mendoakan. Baik, kemudian ayat berikutnya surah Muhammad ayat 19, surah nombor 47. Wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Dan mohonlah keampunan bagi dosa kamu dan dosa orang yang beriman, baik dia tu lelaki ataupun dia adalah orang beriman yang perempuan. Jadi ayat ini juga Allah mengingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya memohon keampunan. Walaupun kita tahu nabi-nabi dan rasul ini dipanggil maksum. Maksum maksud dia Allah Ta'ala pelihara mereka daripada melakukan dosa dan kesalahan. Namun Allah mohon juga, minta pesan pada Nabi juga untuk meminta ampun bagi dirinya. Walaupun Nabi Rasul ni tak ada dosa, tapi mereka juga diajar untuk memohon keampunan. Dengan maksud Allah Ta'ala ni adalah Tuhan yang sangat-sangat menyukai. Allah ni suka orang yang minta ampun dengan dia. Sebab apa Allah suka? Konsepnya mudah saja. Sebab orang yang hari-hari berdoa macam kita lah, hari-hari minta ampun, minta istighfar dan sebagainya, ini orang yang sedar diri. Itu yang Allah suka. Pasal kita sedar diri yang kita minta ampun tu, kan? Pasal kita tahu diri, kenal diri, sedar diri. Itu yang kita hari-hari doa, minta ampunkan dosa aku, mak ayah aku semua, sebab sedar diri. Dan Allah ni dia sangat suka orang yang minta ampun pada dia. Sebab Allah tahu kita ni dosa macam-macam. Cuma kita dia tak sedar kadang-kadang tengah buat dosa. Kadang-kadang. Tapi Allah tahu dosa-dosa yang kita buat, niat hati kecil kita, kesungguhan kita nak berubah, Allah tahu. Jadi disebabkan itu Allah ajar Nabi minta ampun dan juga dosa orang beriman yang lain. Itu yang selalu kita baca, wal mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat. Itu doa dia untuk kita mohon, bukan untuk kita saja. Macam saya pernah sebutlah sebelum ni, kita ni kadang-kadang doa untuk kita panjang, kan? Untuk orang sebelah pun tak ada. Suami kita, isteri kita, anak kita yang dalam rumah tak ada bunyi. Ataupun jiran sebelah pun tak masuk dalam doa kita. Sebab kita rasa kita nak semua tu. Sedangkan kita akan jumpa kejap lagi fadilat kita mendoakan orang lain. Semua orang tahu dah benda ni, tapi kita jumpa nanti kita akan baca. So maknanya tuan-tuan ibu-ibu sekalian, tugas kita adalah
Setiap hari kita solat, kita berdoa, kita minta pada Allah. Doa utama kita adalah keampunan. Memohon keampunan. Sebab apa kena mohon keampunan ni? Sebab macam saya kata tadilah, kita ni dosa boleh tahan. Nak kata banyak kan terasa hati kan, boleh tahan lah. Dosa kita boleh tahan. Jadi sebabkan dosa banyak, kita minta ampun. Sebab kita tak nak mati kita dalam keadaan dosa yang tidak diampunkan Allah. Ini mati yang mengerikan, ini mati yang sangat menakutkan. Mati yang mengerikan bukan kena gilih lori, bukan. Yang mengerikan tu adalah bila mati dosa Allah tak ampun. Itu lagi ngeri daripada mati yang mengerikan tadi. Jadi sebab itulah, ibu-ibu sekalian, tuan-tuan, kita tak tahu bila kita akan mati. Sebab itu bila disebut oleh pengerusi tadi, kita datang mengaji, kuliah, apa semua tak. Walaupun itu hari dekat raya ada sangkut kuliah sikit. Yalah, raya kan. Saya tak pernah kuliah malam raya, kecuali baru ni je. Punya hebatnya orang mengaji sampai malam raya pun kuliah kan. Selalu malam raya tak ada kuliah, selalunya. Tapi kali ni mungkinlah sebab raya Adha kan. Kalau raya puasa aku pun tak kuliah kan. Sebab raya Adha ni tak ke mana kita, nunggu lembu je. Jadi kuliah lah. So maknanya sementara masih ada nyawa, sementara masih hidup, so kita ambil lah peluang ni, minta ampun, berdoa sungguh-sungguh, merayu pada Allah, minta pada dia kan. Sebab kematian ni kadang-kadang dia boleh datang tiba-tiba. Saya dengar dalam radio tadi, pencarian masih diteruskan lah dalam satu kes kepala air tu, di Air Putih, Terengganu. Yang baru dijumpai hanya seorang ibu dengan anak, itu pun meninggal lah. Dan masih ada 8 orang lagi yang disyaki hilang. Sebab yalah, seronok mandi, tiba-tiba kepala air datang kan. Itu memang bahaya sangat. Jadi kepala air datang ni tak dan seminit dua pun, sekejap saja dia sampai. Dan kalau kita tak lambat bertindak, memang hanyut lah. Jadi 8 lagi masih hilang kan. Kita doa lah mudah-mudahan mereka tu masih hidup, mudah-mudahan, insya-Allah. Jadi itu mati, kita tak tahu bila. Hari Sabtu itu hari di Balai Polis Rembau kan, polis tembak diri dia sendiri. Sarjan dia tembak kepala dia. Tapi tak tahulah, kalau ikut siasatan tu bunuh diri lah, sebab kepala dia berdarah. Ni lah, kepala dia ada kesan tembakan kan. Dalam balai itu sendiri, bukan kat luar, dalam Balai Polis Rembau. Mungkin tak tahulah, kalau dia orang Islam sayang lah kan. Kalau dia orang Islam memang sayang sangat kita mati dalam keadaan gitu. Jadi sementara kita masih hidup, maka memohon keampunan ini benda yang wajib bagi kita lah. Kita rasa dosa banyak ke sikit ke apa, ceritanya hari-hari minta ampun, hari-hari kita kena istighfar pada Allah. Sebab ialah dosa kita ni tak menentu. Ada hari buat dosa, ada hari kita macam malaikat, tak ada dosa. Ada hari okey, ada hari kita down, ada hari kita naik angin. Kan, makan daging banyak sangat kot. Jadi macam-macam kita ni, PL manusia ni berubah sekelip mata. Salah daging, Bukan salah daging, betul, salah diri sendirilah kan. Jadi ambil peluang itu untuk kita mohon ampun pada Allah. Baik, kemudian Allah Ta'ala menceritakan tentang doa yang pernah dibacakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dalam surah Ibrahim ayat yang ke-41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana ghafirli wa liwalidayya wa liman dakhala baiti mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Saya semak dia punya makna ayat tu, ayat yang di bawah, dia kona naik ke atas. Boleh faham tak maksud saya? Maksud ayat tu bukan yang itu. Maksud dia, makna ayat tu ayat bawah tu. Ayat yang Rabbana ghfirli tu,
waliwalidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Maksud dia yang di atas. Wahai Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapaku dan orang beriman pada hari perhitungan. Maksud ayat itu, ayatnya di bawah tu, ayat Ibrahim 41. Dia berpusing ayat, makna dia tu berpusing. Dah. Boleh faham tak maksud saya? Okey. So sekarang ni kita tengok makna dia di bawah tu, dekat surah Nuh tu. Wahai Tuhanku, Nabi Ibrahim doa, ampunilah aku, ibu bapaku, orang yang memasuki rumahku. Sebab dia ada waliman dakhala baiti. So makna dia kat bawah tu lah. Orang yang memasuki rumahku dengan beriman dan orang beriman lelaki dan perempuan. Baik. Doa Nabi Ibrahim ni, dia ada 3-4 benda yang dia minta keampunan. Pertama, dia minta ampun untuk diri dia sendiri. Yang kedua, untuk kedua ibu bapanya. Yang ketiga, untuk orang yang masuk ke dalam rumahnya. Yang keempat, untuk mukminin dan mukminat. Orang lelaki, orang perempuan yang beriman. Baik. Apa spesialnya doa Nabi Ibrahim ni? Bila dia masukkan doa, waliman dakhala baiti. Ampunkan dosa ya Allah orang yang masuk ke dalam rumah aku. Sebabnya tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, dalam sejarah dan riwayatnya menceritakan Nabi Allah Ibrahim AS, dia tak pernah makan seorang. Nabi Ibrahim bila nak makan, dia akan cari orang. Dia akan cari tetamu. Siapa melintas aja, dia tangkap. Bukan tangkap lah, dia pegang, jom makan dengan aku. Macam tu. Makan dengan Nabi Ibrahim. Dan dikatakan dalam riwayat juga, rumah Nabi Allah Ibrahim ni pintu dia banyak. Depan, tepi, kiri, kanan, belakang. Maknanya siapa lalu, dia akan masuk. Dia macam tu. Dia macam perangkap tak perangkap lah. Macam banyak pintu lah. Rumah kita 2 je, pintu depan, pintu belakang. Kan? Nabi Ibrahim banyak pintu. So orang lalu je mesti masuk. Selalu gitu. Jadi tujuan dia buat macam tu, dia senang nak dapat tetamu. Itu niat dia. Dan Nabi Ibrahim ni antara Nabi yang memang bila dia makan, dia tak makan seorang. Dia tak sama macam kita lah. Terutama bila makan musangking kan, kadang kita seorang aja. Jadi Nabi Ibrahim ni dia ajak orang, dia serkup siapa pun dia panggil. Sebab itu dia masukkan doa tu, dan siapa yang masuk ke dalam rumahku. Itulah dia. Sebab rumah Nabi Ibrahim ni sentiasa ada orang. Kan, Nabi Ibrahim ni suka menerima tetamu. Jadi sebab itu doa dia, bunyi dia macam tu. Kan? Jadi Nabi Ibrahim doakan dia, mak ayah dia dan orang yang masuk dalam rumah dia, dan mukminin dan mukminat. Itu doa Nabi Allah Ibrahim. Baik, kemudian di bawah tu doa Nabi Allah Nuh alaihi salam dalam surah Nuh ayat 28. Rabbana ghafirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapaku dan orang yang beriman pada hari terjadinya hari kiamat nanti. Ini doa Nabi Allah Nuh yang mendoakan kita juga, dan dia mendoakan juga buat kedua ibu bapanya dan orang-orang lain yang beriman sehinggalah ke hari kiamat. Jadi kesimpulan daripada doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Nuh tadi, maknanya kita pun jangan lokek lah. Jangan kedekut, jangan lokek untuk berdoa. Dan ini pesanan untuk ni lah. Kalau kita nak amal di sini pun okey, tapi lebih prefernya pada orang yang pergi haji atau umrah. Ada satu orang saya jumpa baru ni, bulan lepas lah. Dia share satu benda lah. Bagus juga idea dia. Dia kata, Ustaz, kalau Ustaz nak buat kursus haji ke umrah, pesan pada orang nak pergi haji umrah ni, untuk doa tu Ustaz, suruh orang tulis Ustaz.
tulis dalam phone lah kan, tak payahlah kertas. Sekarang zaman dah canggih kan, tulis dalam note ke mana, tulis doa apa kita nak. Dan doa tu setiap kali kita nak mohon pada Allah, kita tengok dia tujuannya bukan apa. Pertama, supaya kita lebih fokus pada apa yang kita minta. Sebab kita berada di tempat-tempat mustajab doa di Mekah, Madinah tu. Yang kedua, saya rasa bukan saya, ibu-ibu pun, tuan-tuan sama je. Maksud sama ni, bila kita dah tadah tangan depan Kaabah, dia akan sampai satu masa kita tak tahu apa nak minta. Kita dah macam jam kan, tak ada apa lagi aku nak minta ni, kebil kan. Jadi rugi masa, yalah rugi masa lah kan. Fokus kita hilang, tengah apa terkebil, awet Iran pula lalu, masalah kan. Jadi doa ke mana, kita ke mana, Iran ke mana lepas tu. Jadi bila ada catatan tu, tak kira lah poin saja ke, poin saja pun okey kan. Tulis murah rezeki, sihat tu badan, keampunan Allah, ibu bapa, anak cerdik ke apa benda, semualah, suami baik, gitu gini kan, list kan. Usung je doa tu ke mana pun, kan, suami setia, insyaAllah, amin. Jadi tak kira lah di sini pun boleh juga sebenarnya, tapi lebihnya di sana lah, sebab sana tempat tu hebat lagi kan, dari sudut mustajab doa tu. Itu pun ilmu juga. Dia teknik simple, tapi benda tu dia boleh membantu lah. Macam juga kita tawaf tu. Tawaf tu saya pernah diingatkan jugalah, dipesan, di-share oleh anak murid juga, Pak Tam Sup tu dia. Pak Tam dekat Tapah apa semua kedai besar tu kan. Pak Tam Sup tu dia Pak Tam tu. Jadi masa dia ikut saya pergi umrah, dia share benda tu lah. Dia kata, Ustaz, lebih kurang. Tepat itu saya tak ingat lah, tapi lebih kurang ni macam ni. Dia kata, kan sebab kita tawaf ni kan, apa-apa je boleh kan. Nak baca doa ke, berzikir ke, berselawat ke, istighfar ke, baca Quran, semua boleh. Baca doa ikut buku pun boleh kan, tapi tak digalak sangat lah. Sebab kita mata nak kena tengok depan, nak bahu kiri kena jaga kan, nak tengok orang lagi. Kita khusyuk tengok buku kan, hampir keluar daripada Masjidil Haram kan. Tawaf ke mana, dah tahu dah tak ada Kaabah dah, sudah kan, galik tengok buku. Jadi saya tanya dia, Pak Tam doa apa? Dia kata, Ustaz, pusingan pertama saya doa untuk saya je. Ya Allah, jadikanlah aku untuk aku je, untuk dia saja, untuk kita sendiri. Pusingan kedua untuk isteri, Ustaz. Untuk isteri dan isteri. Gitulah lebih kurang lah. Dan yang ketiga untuk anak-anak. Kan ada tertib dia kan. Untuk kita, pusingan pertama, kedua isteri, ketiga anak-anak, keempat asatizah, ustaz kan, kelima adik-beradik, keenam masuklah saudara mara ke, ipaduai, besan, menantu, birah ke apa semua ni, dan ketujuh ustaz, bisnes saya. Bisnes mak bapak masuk sekali lah dalam yang adik-beradik selepas diri kita tu, boleh masuk. Ya, boleh susun lah. Itu saya bagi tahu yang dia sebut. Jangan marah saya. Itu yang dia sebut kan. Mana idea tu, idea. Sebab biasa kita pusing menonong aja kan. Menonong aja gitu sambil tengok orang, entah apa kita baca pun kita tak tahu. Kadang kita diam aja kan. Jadi start daripada ke depan besok kita nak pergi umrah haji, kita buat benda tu. Kan? Sa'i pun boleh guna tak? Sama tak? Tapi kalau terbaik memanglah kita letak doa mak ayah dulu kan. Mak ayah dulu, mertua. Itu yang the best lah. Nombor 2 boleh letak pusingan kedua kita. Ketiga anak, susun sendirilah. Itu tak ada terikat dengan mana-mana undang-undang. Ikut kita lah kan, susun yang terbaik. Boleh share lah benda tu kan. Sebab kadang-kadang bila buat macam tu, sama macam konsep doa tadi, dia lebih berfokus. Sebab kita bila tawaf sa'i ni kadang-kadang kita melilau kan, kita tidak fokus. Yalah, pertama orang langgar kita kan, lagi grup kita dah terlepas, macam-macam faktor yang menyebabkan kita ni hilang fokus. Jadi kita susun baik-baik benda tu dan bolehlah dipraktikkan kan.
Yang penting doa untuk mak ayah, anak-anak, isteri atau suami, adik-beradik, tu jangan tinggal lah. Kan? Dia kata last kali ustaz saya doa untuk bisnes lah. Sebab dia berniaga kan, buka kedai restoran, catering apa, jadi untuk bisnes, tak ada masalah. Baik, itu contoh dia lah. Baik, kemudian hadis di bawah daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Baik, Abu Darda ni siapa? Abu Darda ni salah seorang sahabat Nabi yang mulia, dan dia adalah businessman, corporate man kan, dia ahli korporat, dia orang kaya. Dan nama sebenarnya adalah Muqbiran bin Qais. Nama betul dia dalam IC Muqbiran bin Qais. Pasal apa datang Abu Darda tu? Abu tu maknanya bapa kan. Darda sebab dia ada seorang anak perempuan yang cantik. Nama anak dia Darda. Jadi orang Arab nak panggil Muqbiran ni tergeliat lidah. Jadi Abu Darda dia panggil. Gitu kan. Orang Arab kan suka macam tu. Abi Bakrin. Itu gelaran dia. Nama dia Abdullah bin Abi Quhafah. Pasal apa dia dipanggil Abu Bakar? Bapa kepada si anak gadis. Sebab dia ada anak nama Aisyah yang kahwin dengan Rasulullah. Itu dipanggil Abu Bakrin. Kan? Kemudian Abu Jahal. Sama tak? Nama IC dia Umar bin Hisham. Apa hal jadi Abu Jahal? Bapa segala kejahilan. Tak pernah datang kuliah. Datang masjid pun setahun sekali ambil daging je. Tu pun tak datang. Kan? Sama macam lembu tak? Datang setahun sekali je. Dengar ada orang marah pula kat ustaz kan. Tak betul benda tu tak. Ada orang jenis macam tu. Tapi bagus katlah dia datang setahun sekali kan. Jadilah daripada tak datang langsung. Kan? Tapi datang ambil daging je. Mulia lembu ke tak? Jadi sebab itu apa kata Abu Darda? Dia menceritakan, dia pernah dengar Nabi bersabda, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi zahril ghaib illa qala al malak walaka bimislin. Hadis Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang hamba yang muslim yang mendoakan saudaranya yang tidak hadir di tempat. Maknanya didoakan untuk orang lain lah, maksud dia begitu. Melainkan malaikat akan berkata kepadanya, dan bagimu adalah sama seperti itu. Jadi ini yang saya sebut tadi, tidak ada istilah rugi. Kita doakan orang lain, lagi cantik tanpa pengetahuan mereka. Tak tahu langsung. Orang tu memang tak tahu. Jiran kita dah 40 tahun kita hidup dengan dia. 40 tahun dah kita doakan dia, jiran kita haram tak tahu pun. Kan? Itu yang terbaik. Nak doa apa Ustaz? Doa yang baik lah. Sebab Nabi kata kita doakan satu orang yang tidak hadir, maksud dia yang tak ada dengan kita, yang kita sebut nama dia, dan kita doa yang baik untuk dia. Ujung tu malaikat kata walaka bimisli. Untuk kamu apa yang kamu minta tadi untuk orang tu sama je. Katalah kita doa, ya Allah kau jadikanlah semua asatizah kami, contoh saya tak nak sebut nama lah, nanti kan aku terasa pula sebut nama ustaz lain kan. Jadi saya sebut gini je, kita doa contoh, ya Allah kau jadikanlah semua asatizah kami murah rezeki mereka, sihat tu badan mereka, bla bla bla, yang baik-baik ni. Ujung tu malaikat aminkan, dan malaikat kata untuk kau pun doa yang sama. Jadi apa yang rugi? Tak ada. Tak ada yang rugi sebenarnya. Dan itulah konsep doa yang paling terbaik sebenarnya. Kita mendoakan orang lain berbanding untuk diri kita sendiri. Orang lain tu tak kira. Baik nama dia isteri, suami kita, anak kita, adik-beradik kita, ipaduai, besan, berah, menantu ke apa ke, jiran ke, kawan sekolah lama ke, lagi cantik, sebut nama dia. Ya Allah, kau jadikanlah Ahmad bin Albab ini
contohlah nama kan, dia jadikanlah dia sihat ya Allah, mudahkan urusan dia, sihatkan tubuh badan dia, bahagiakan dia dengan keluarga dia, murahkan rezeki dia, mudahkan segala ibadah dia, terimalah amalan dia ya Allah, matikan dia dalam keadaan beriman, masukkan dia dalam syurga Firdaus besok. Semua benda tu akan patah balik. Jadi sebab itu jangan sekali-kali doakan yang tak baik untuk orang. Sama je konsep dia kan. Kalau kita doa yang tak baik, doa tu patah balik kepada kita. Ya Allah, lingkupkan harta jiran sebelah rumah aku, bakar rumah dia ya Allah, dengan rumah kita tu bakar kan. Ada, jangan. Minta yang elok, minta yang baik-baik, malaikat aminkan. Bukan amin saja, Nabi sebutlah hadis tadi, malaikat pun kata untuk kamu pun apa yang kamu dah minta tadi. Jadi kalau kita masih belum buat benda ini, tolonglah buat. Bukan untuk kebaikan saya, untuk kita lah kan. Saya jarang Ustaz, okey tak apa, jarang, start hari ni kita buat kan. Satu waktu ambil satu orang, macam hari ni kita ambil Zuhur sekarang untuk saya. Alhamdulillah, terima kasih. Ataupun Asar nanti untuk adik ipar, sebutlah nama dia. Mungkin cari yang mungkin tengah sakit ke, tengah ada masalah kan. Kita doa untuk dia. Yang tak ada masalah pun tak apa, doa yang baik-baik. Jadi benda ni kita amalkan, insya-Allah kebaikan-kebaikan yang kita minta dalam doa itu Allah akan pulangkan balik kepada kita, insya-Allah. Baik, daripada Abu Darda juga radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi bi zahril ghaib mustajabatun inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bimithli. Doa seorang muslim bagi saudaranya yang tidak hadir di tempat adalah mustajab. Mustajab yang main-main, Nabi sebut dah. Di samping kepalanya ada malaikat yang bertugas. Maknanya bila kita doa tu dekat dengan kita lah, bukanlah betul-betul atas kepala. Maksud dia dekat dengan kita ada malaikat yang bertugas mengintai doa kita ketika ia berdoa dengan kebaikan bagi saudaranya. Maka malaikat akan mengaminkan doa itu dan semoga Allah perkenankan dan juga bagimu yang demikian itu. Samalah macam hadis pertama tadi. Maknanya kalau kita mendoakan untuk orang-orang yang kita kenal ke, kita tak kenal ke, dia kenal kita ke, kita tak kenal dia ke, tak kisah. Yang penting doa yang baik-baik untuk mereka. Kalau kita boleh sebut nama, itu lagi bagus kan, lebih fokus lah. Kita sebut ya Allah, kau jadikanlah si Fulanah binti Fulan ini baik, sihat, begitu begini. Sebut nama tu lagi cantik lah kan. Dan jangan risau, minta aja kebaikan. Kalau hari tu kita doa untuk kita tak sempat, tak ada masalah kan. Doa tu akan patah balik kepada kita. Itu yang paling penting ibu-ibu sekalian. Sebab kadang-kadang kita ni tak sedar yang kita doa ni, ya Allah jadikanlah aku, jadikanlah aku, jadikanlah aku semata-mata kan. Kadang-kadang kita lupa untuk orang lain, terutama mereka yang telah pergi. Kalau untuk orang yang mati ni lebih mudahlah doanya kan. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa mak ayah aku yang dah pergi, kau lapangkan kuburnya ya Allah, kau jadikan kuburnya taman syurga dan mudahkan hisapnya ya Allah, masukkan ibu ayahku, mertuaku dalam syurga Firdaus tanpa hisap ya Allah. Senang je doa sebab dia dah meninggal. Tapi untuk orang hidup ni banyak benda sikit lah, banyak sikit lah daripada orang yang dah meninggal. Tapi tak kisah, apa pun ingat dalam kepala kita, jangan bakhil, jangan kedekut untuk berdoa kan. Terutama itu hari lah, kawan-kawan kita yang pergi haji apa semua ni, kita kirim doa kan, dalam grup ke, secara umum ke, personal ke, tak kisahlah. Dan mudah-mudahan mereka mendoakan untuk kita di sana. Walaupun tahun ini cabaran haji itu agak
besar jugalah saya tengok kan. Besar. Dia lebih kurang tahun ni hampir 2 juta jemaah. Tahun ini kerajaan Saudi bagi tahu 2 juta, hampir 2 juta, 1.8 lebih lah. Dan untuk negara kita juga ada 30,000 lebih. Dan setakat hari ni ada 4 kematian yang dah meninggal. 4 kematian tu ada yang sempat haji, ada yang tak sempat lah. Dan 7 jemaah kita yang tak dapat buat haji lah. Ada 7 orang jemaah Malaysia yang tak dapat haji. Dia tak dapat haji tu punca tak pergi Arafah, itu saja. Bukan saja tak pergi, tak boleh pergi. Ada yang koma 2-3 orang. Lepas tu ada yang tak boleh nak bawa dalam bas, dia panggil safari Arafah ke apa nama istilah bas dia tu kan, untuk bawa pergi wukuf tu. Dalam tu ada peralatan kesihatan semua komplit lah, tapi tak boleh. Macam saya pergi dulu 2010-11, ada yang dah bawa separuh jalan, dia dah naik ambulans separuh jalan, muka jadi biru, tak boleh kan. Mungkin kelengkapan dalam ambulans tak pelengkap kan, jadi patah balik, tak dapat haji. Tahun tu pun sama, lebih kurang 5-6 orang. Dia setiap tahun akan ada kes 5-6 orang, bawah 10 lah selalu, tak banyak lah kan. Jadi mereka ni sebenarnya bila dah sihat besok, diorang balik Malaysia, diorang kena pergi tabung haji lah. Untuk maklumkan tahun ni tak dapat haji sebab kritikal dan sebagainya, insya-Allah tabung haji akan bagi keutamaan tahun depan lah. Selalu macam tu lah kan, sebab diorang ni kira special case lah kan. Jadi kita pun kadang-kadang tompang doa mereka juga kan. Dan tahun ni cuaca memang panas, jemaah haji memang suara tak ada langsung kan. Ada satu voice dia hantar ke saya, geng haji lah, tak ada suara. Saya tengok apa suara macam memang tak ada langsung kan, macam suara itik kan, dia tak keluar suara, serak-serak, memang halus je suara dia. Saya tanya panas sangat ke, dia jawab satu je, Allah saja yang tahu Ustaz. Itu je jawapan dia, Allah saja yang tahu panasnya Ustaz. Tapi memang sangat panas lah kan. Dia basahkan kain ihram tu tak sampai 5 minit kering. Tak sampai 5 minit kering, memang panas sangat. Jadi itu ujian untuk jemaah haji tahun ni lah kan. Apa pun kita doakanlah, mudah-mudahan semuanya mendapat haji yang mabrur, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Walaupun kita banyak juga tengok video-video dalam TikTok kan pasal haji, pergerakan, kemah, VIP apa semua kan. Itu macam itulah, kita nak kata lebih pun tak boleh juga kan. Tapi saya tengok adalah kemah-kemah yang VIP ni yang agak mewah juga di Mina, di Arafah kan. Tapi ialah, kalau kita balik pada hadis Nabi balik, Nabi kata haji itu adalah kusut masai kan. Haji itu susah payah, haji itu adalah kusut masai kan. Tak apalah, dia ada duit, dia nak pergi cara tu, tak apalah. Cuma feel haji tu yang Nabi kata kusut dan masai tu tak rasa. Duduk dalam aircon, makan buffet, ada sofa menyandor, TV semua komplit kan. Ada satu video saya tengok tu. Jadi kusut masai tu dia tak rasa sangat. Macam kita pergi Arafah memang open punya, kemah open, angin pun aircon original punya, sekali dia mari panas memang berasap kita. Kan. Itu cabaran kita lah. Kipas pun tak guna pasang, memang panas. Angin kipas tu panas. Dia mau nak jadi ada aircon baru sedap kan. Tapi aircon ni yang VIP punya. Kem kita yang muasasah biasa, yang pakej murah-murah, memang tak ada aircon. Ya. Oh, sekarang ada. Baru pertama kali dia ada. Oh. Dah ada sekarang. Cumanya dia tak cover untuk menyeluruh lah. Tapi at least adalah sikit sejuk, angin-angin sejuk tu Alhamdulillah lah. Maknanya dah, yelah saya tengok pun tandas pun dah macam upgrade sikit, dah cantik kan. Mungkin yang aircon ni saya baru perasan tu, baru dengar lah. Sebab zaman kita dulu 20 tahun dulu, 10 tahun dulu tak ada. Saya pergi 2010 tak ada aircon. Yang ada VIP. Bila saya dijemput ceramah kat kemah VIP, aku tak nak balik. Tak nak balik ke kemah asal. Buka peti ais, saya ambil air buah tu kan. Oh, sebeh kan. Tak ada pula dipanggil lagi lepas tu kan. Sekali tu je. Jadi kita tompang syafaat lah. Jadi kita yang kemah biasa ni memang rasa dia punya kusut masai tu kan. Saya baring masa mula-mula sampai Arafah,
Kan kita cari port kan, nak duduk kat mana. Dia bukan dia boleh pilih kan. Nasib lah kita dapat kat mana. Kita letak beg, baring-baring, tegak balik. Kita dah terentang, tegak balik. Rupanya bawah tu akor kayu. Bawah kita punya lapik kapet tu akor kayu. Dia bonggol gitu. Saya kata, ya Allah, apalah dosa aku dapat benda ni kan. Tak apalah, kita duduk lah. Ejar-ejar sikit, bolehlah tidur mengiring apa kan. Itu kusuk masai tu. Tengok ihram jamaah haji kan, berdebu dengan berlemoh orang Kedah tu kan, dengan kotor, dengan sengit sebelah, macam-macam lah kan. Itu baru real punya haji lah. Tapi tak apalah, zaman dah berubah kan, teknologi dah makin canggih. Mungkin Arab Saudi pun dia akan upgrade lagi ke depan, kita pun tak tahulah. Jadi kita harap apa pun haji tu dia mesti, walaupun dia VIP tak VIP pun, ujian dia mesti ada. Itu kena ingat. Bukan aku bayar 180,000 semua okey, semua saja, tak ada. Dia mesti ada punya. Kan? Ada yang macam-macam lah. Ibu-ibu dah tahu dah. Tengoklah sini video-video. Rezeki masing-masing, habuan masing-masing. Nanti dengarlah cerita Ustazah Asma kan, dia pun pergi. Ramai ustaz-ustaz pergi tahun ni. Kami je yang tinggal-tinggal kan. Kita tak boleh pergi semua. Kita kena jaga negara separuh. Kan. Separuh jaga, separuh pergi. Dan semua pergi kan, tak ada kuliah pula kan. Jadi apa pun doakan untuk saudara kita yang lain. Jangan doa untuk diri sendiri je. Baik, hadis di bawah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu ataupun Abdullah bin Umar namanya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asra'ud du'ai ijabatan da'watu ghaibin li ghaib. Doa yang cepat mustajab adalah seorang bagi seorang lainnya yang tidak hadir di tempatnya. Maksud dia, kita mendoakan orang yang tak ada tu, maknanya yang kita sebut nama-nama tadi tu, itu menjadi asbab doa kita cepat dimakbulkan Allah. Itu untungnya. Walaupun di bawah tu tulis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Tirmizi menyatakannya hadis dhaif lah. Walaupun dhaif, tapi dia tetap hadis. Tu kita kena ingat kan. Macam mana hadis tu boleh jadi dhaif? Mungkin dia punya perawi dia tu, salah seorang perawi dia tu, dia ada masalah akhlak kat situ. Dia macam tu kan. Hadis tu jadi sahih, hasan yang kuat, atau hasan sahih sebab rawi dia semua kemah. Macam tu lah. Itu kita kena belajar mustalahal hadis lah, bab ilmu hadis kan. Rawi macam mana, syarat nak jadi rawi, akhlak rawi, semua ada. Kalau dia mungkin pernah menipu, walaupun sekali, hadis tu, darjat tu turun. Dia macam tu lah. Walaupun dhaif, dia tetap hadis. Ulama kata kita boleh beramal sendiri untuk hadis dhaif ni. Cuma tak boleh dijadikan hujah untuk berhujah lah. Dia yang tidak hadis tu dia panggil maudhu'. Hadis maudhu' maknanya hadis palsu. Itu memang bukan Nabi cakap. Yang ini Nabi cakap, cuma rawi yang menyambungkan rangkaian rawi itu ada yang kurang bagus. Dia punya dhabit dia, ingatan dia tak apa kuat kan. Dia syarat dia jadi rawi ni, dhabit dia kena kuat. Dhabit mana? Otak dia kena strong. RAM dia kena tinggi lah, 16 gig. Dia kena kuat. Kita tinggal 2 gig je kan. Keluar sepak batu dah lupa dah apa yang kita kuliah tengah hari ni. Jadi saya pun sekali lah kan, dah tua ni, dia dah tak apa nak ingat lah. Dia gitulah. Baik, sambung sikit lagi. Doa bagi orang yang berbuat baik dan bentuk bacaan doanya. Tentang bab ini sudah dikemukakan pada bahagian terdahulu. Antaranya berapa hadis yang berkenaan dengan bab ini, dan yang paling baik adalah daripada Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid bin Harithah. Usamah ni anak Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni siapa? Anak angkat Nabi tu lah, yang Nabi bawa pergi Taif tu kan. Yang sampai Nabi tukar bin dia jadi bin Muhammad. Allah Ta'ala tegur kan, anak angkat tak boleh tukar bin sendiri sebab bukan keturunan kamu. Sebab Nabi sayang Zaid bin Harithah. Jadi Zaid ni ada anak, nama dia Usamah bin Zaid.
Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fi tsana'i." Yang bermaksud, siapa yang menerima suatu kebaikan dari orang lain, yang menerima suatu kebaikan orang lain, lalu ia mengucapkan jazakallahu khairan, semoga Allah memberikan balasan baik kepada kamu, maka sesungguhnya ia telah menyampaikan ucapan puji terima kasih kepadanya. Maksud dia, Islam ajar kita bila ada orang buat baik dengan kita, menolong kita, membantu kita, apa sajalah yang kita ni menerima kebaikan daripada orang yang berkenaan, maka kita ucapkanlah jazakallahu khaira atau jazakillahi khaira kalau dia perempuan, ataupun kalau ramai jazakumullah, kum lah kan, jazakumullahu khaira, terima kasih semua. Atau kalau tak reti nak guna bahasa Arab, bahasa Melayu je lah. Bahasa apa pun boleh lah, bahasa orang putih ke, Inggeris, Jawa ke, apa benda pun boleh kan, sebagai lambang kita bersyukur dan mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada orang-orang yang telah sudi untuk menolong kita. Macam tu. Dan pada kitab Memelihara Lidah telah kami kemukakan satu hadis sahih yang berbunyi, wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafatumuhu. Siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian, maka balaslah kebaikannya. Jika kalian tidak mampu membalas kebaikannya, maka doakanlah dia sampai kalian melihat bahawa kalian telah membalasnya. Jadi ada konsepnya di sini. Yang pertama, bila orang berbuat baik kepada kita, agama mendidik dan mengajar kita, balaslah kebaikan itu. Orang kata mengenang budi ni, balaslah baik orang telah buat pada kita. Kalau mungkin kita tidak berkesempatan nak balas balik budi orang itu, mungkin dia dah pindah ke, atau dah tak jumpa ke, terputus hubungan ke, apa macam mana ke, maka doakan dia kan. Dan saya rasa konsep ini lebih sesuai untuk kita membalas balik budi guru-guru kita, guru sekolah rendah, guru sekolah menengah, lecturer kita universiti dulu, yang saya yakin dah terputus hubungan kan, kita pun dah lama tak jumpa, tak kontak ke apa, tak jumpa dah, kita doakanlah, ya Allah, dulu aku sekolah rendah, ada guru aku nama sekian-sekian, doakan yang baik-baik kan. Kalau kita jumpa, sesekali jumpa ke terserempak, belanja lah kan. Ataupun bayarkan makan dia ke macam mana. Saya kadang-kadang terjumpa tak guru sekolah rendah, bukan sekolah menengah sekolah rendah, sekolah menengah pun saya jumpa tak sekolah rendah kan. Kita pun nampak, oh ni cikgu aku ni, ada seorang nama dia Cikgu Faisal, Cikgu Muhsin, Cikgu Faisal ni dia kamcing dua orang, seorang mat, seorang bahasa Melayu kan. Cikgu Faisal ni bahasa Melayu. Jadi bila saya jumpa itu hari, ada lama dah kan, saya pun bayarkan makanan dia, bukan beratus pun, macam channel sekeping tertarik je kan. Apa yang kita kedekut sangat nak bayar guru kita makan kan. Jadi saya pun dah bayar, jumpa dia, cikgu, weh awak Rahim kan. Kita bila sebut nama kita tu kembang semangkuk, kita rasa, ya Allah, cikgu aku ingat lagi aku ni. Dia ingat kan. Tapi ayat ujung tu tak tahan tu. Dia kata alhamdulillah awak dah jadi orang sekarang. Dulu kita ni hantu raya agaknya kan. Nakal lah dulu kan, nakal. Jadi itu sekolah rendah pun jumpa. Esok lusa ni saya kuliah dekat dengan Ustaz Farhan atas sikit, dekat saya kata Pondok Mualim tu, dekat Berang tu, hari Rabu. Situ ada guru bahasa Melayu saya, Cikgu Nirmala nama dia. Dia masa mengajar, bukan satu kelas, satu sekolah dengar suara dia. Dia punya suara lantang.
kan. Suara dia memang nyaring, memang lantang. Kami memang takut lah kalau dia masuk kelas kan. Memang garang. Itu hari saya mula-mula mengajar kat Berang tu, saya nampak dia tegur kita dulu. Dia kata, you dulu Samir kan, kata, Sekolah Agama Menengah Rawang. Saya tengok atas bawah, oh betul lah, ya Allah, cikgu aku kan. Sebab dah berumur kan, tapi muka maintain lah. Orang perempuan dia sampai ketua pun muka maintain kan. Dia pandai jaga benda tu. Orang lelaki ni muka berubah terus kan. Jadi sampai hari ni banyak dah kan. Dulu kita nak murid, sekarang ni dia pula nak murid kita. Allah, terasa rendahnya kita kan. Tapi rasa bangga juga sebab guru kita mau pula mengaji dengan kita balik. Dan saya yakin dia pula mesti bangga lah. Inilah anak murid aku dulu yang nakal, tapi hari ni dah jadi orang. Itu je cerita dia. kan? Saya tahu dah hari Rabu ni dia mesti ada. Selalu dia ada lah. Dia dah pencen lah. Dia akan duduk belah kiri. Sama macam ibu lah. Tempat tak berubah kan. Dia macam tu lah. Kita tahu dah lokasi dia duduk tu di mana. Kan? Dia takkan berubah. Dulu masa saya sekolah rendah, guru muzik, Cikgu Zainal nama dia, mengajar muzik. Sekolah rendah ibu-ibu, kita ni mana nak reti kan. Pegang yang 3 segi tu, apa nama dia entah, 3 segi tu, yang ada pemukul ting, apa nama dia, semua warok nampak gaya ni. Dia macam besi 3 segi tu, tergantung kita ting ting macam tu kan. Faham. Janji faham lah, nama tak penting. Dia mengajar kita sekolah rendah kan, darjah 2, darjah 3 masa tu. Dia kata ikut cikgu, dia kata. Dia pun ting, kita pun bunyi juga tapi salah bunyi. Tak tepat dengan apa yang dia nak. Dia pun tang kepala kita. Cikgu muzik. Kan? Tapi hari ni saya kuliah maghrib, dia pula duduk bawah. Mujur aku tak ketuk balik kepala dia. Kan? Tanda hormat guru walaupun dia mengajar muzik kan. Kita pun kan minat pun muzik kan. Jadi itu nak cerita. Guru-guru kita ni doakanlah kan. Kita nak balas jasa dah tak jumpa. Dan kalau kita belanja pun makan nasi lemak ke roti canai, tak terbayar dengan ilmu yang dia dah curah. Sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah tadika kan. Ada yang dah meninggal, guru kita sah-sah dia yang dah meninggal kan. Guru besar kita dulu dah meninggal. Guru saya bekas Mufti Selangor, Ustaz Tamis, guru saya. Ustaz Jaiz Kamus, adik arwah Datuk Ismail Kamus, guru saya masih hidup. Ustaz Tamis pun masih hidup. Yang Mufti Selangor hari ni member saya, Ustaz Anhar Upi tu kan, yang sama mengaji Mesir dulu. Cuma dia memang jenis warok lah kan. Kita ni jenis masuk air sikit. Jadi tak adalah nak jadi mufti kan. Kita ngajar-ngajar gini je lah. Dia jenis warok. Saya segan dengan dia sebenarnya kan. Sebab dia jenis ilmu hebat, lepas tu jenis warok. Kita ni jenis hoha sikit masuk air, masalah. Baik. Jadi apa pun ibu-ibu sekalian, itu yang paling penting, mendoakan kan. Kita doakan. Dan kalau kita tak mampu nak balas kebaikan, Nabi kata doakan. Sampailah kita rasa doa kita tadi tu dah membalas kebaikan orang tu. Sampai tahap tu kan. Sampai Nabi kata apa? Bahawa kalian telah membalas. Sampai kalian melihat bahawa kalian telah membalasnya. Maknanya kita doa tu sampai kepada tahap kita dah rasa puas hati dah. Kita dah rasa aku ni dah rasa dah terbalas lah ni apa yang dia pernah buat guru-guru aku. Tapi kalau kita nak carry on pun doa tu tak ada masalah kan. Tak ada ruginya pun. Kita doa guru-guru kita sekolah rendah, sekolah menengah, universiti ni, insya-Allah keberkatan ilmu tu akan lekat pada kita lah. Baik, habis tajuk tu. Baik, kita sambung sedikit lagi. Sunat minta didoakan oleh orang-orang baik, orang soleh, walaupun ia lebih afdal dari orang tersebut. Maknanya katalah kita minta orang lain doakan kita walaupun kita ni lebih baik daripada dia. Bukan kita angkat diri, bukan. Ini contoh ayat tu. Dia nak bagi faham orang yang minta doa tu hebat dah daripada orang yang dia meminta doa tadi. Si A ni ulama besar. Dia minta doa pada anak murid dia kan. Semestinya lah ulama tu lebih hebat daripada anak murid dia kan. Tapi boleh minta doa begitu, boleh, tak ada masalah. Dia tak kira atas bawah, tak ada, boleh. Dan
sunat berdoa pada tempat yang mulia, tempat-tempat mustajab lah. Baik, tentang bab ini banyak sekali hadis yang menerangkan hukum sunatnya, dan para ulama telah sepakat, yakni ijma' ulama maksud dia sepakat para alim ulama menyatakan demikian. Dan di antara hadis tersebut adalah daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ia berkata, ista'zantun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil umrah fa'azina wa qala la tansana ya ukhayya min du'aik faqala kalimatun ma yasurruni annali bihad dunya. Hadis Imam Abu Daud dan Tirmizi. Telah berkata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, aku telah minta izin kepada Nabi SAW untuk melakukan umrah. Lalu baginda mengizinkannya kepadaku seraya baginda bersabda, jangan lupa wahai saudaraku untuk mendoakan kami. Lalu Sayyidina Umar berkata, sabdaan Nabi itu lebih menyenangkan daripada dunia ini diberikan kepada aku. Maksud dia, Nabi ni manusia paling mulia. Pun Nabi minta sahabat dia mulia juga. Yalah, tapi dari segi level Nabi paling mulia kan. Tapi Nabi yang mulia pun minta pada yang bawah sikit. Sebab Sayyidina Umar nak pergi umrah. Nak buat umrah lah. Bukan nak pergi umrah, nak buat umrah. Maka Nabi kata jangan lupa doakan kami. Kan? Lalu Sayyidina Umar jawab, apa yang Nabi minta tu lebih mudah daripada kalau dunia ni dia bagi pada aku semua sekali. Maksud dia, kerja mendoakan tu lebih senang Sayyidina Umar nak buat daripada nak menanggung dunia dan segala isi yang penuh pancaroba, fitnah, ujian dan macam-macam. Itu maksud ayat Sayyidina Umar tu. Jadi Rasulullah SAW pun pernah minta sahabat-sahabat baginda mendoakannya. Jadi kita pun tak salah. Kan? So itu saya kalau jumpa mana-mana ulama besar, asatizah lain, itu yang selalu saya sebut. Kan? Jumpa je, Ustaz doakan ana. Kita minta. Dan kalau orang pula jumpa saya minta doa, saya akan tanya dululah, doa apa yang nak? Kena tahu. Kan? Senang kita nak minta, bukan nak tahu menyebut, bukan. Nak tahu apa yang dia nak sebenarnya. Ustaz doakan saya, insya-Allah. Nak doa apa? Umur dah 80. Doakan saya muda, Ustaz. Agak-agak. Tu nak kena tahu tu nak apa, kan? Kalau dia kata doakan saya sihat Ustaz, saya mudah ibadah, insya-Allah boleh, kan? Yang baik kita akan doakan. Jadi itu kaedah yang Islam ajar pada kita lah. Dan menurut riwayat yang lain, asrikna ya ukhayya fi du'aik, ikutkanlah kami dalam doamu wahai saudaraku. Jadi Nabi pesan pada Sayyidina Umar, iringkanlah kami dalam doa kalian. Kalau orang Melayu kata kenang daku dalam doamu, kan, konon-konon. Jadi itulah benda dia. Jadi apa pun ibu-ibu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam hidup kita macam biasa, jangan lupa doakan orang yang ada di keliling kita, terutamanya yang ada pertalian darah dengan kita. Itu lebih afdal, lebih utama untuk kita mendoakan mereka. Baik, saya nak habiskan dengan tajuk yang terakhir untuk pagi ini. Larangan mendoakan hal-hal yang tidak baik atas diri sendiri, anak khadam, harta dan lain-lain. Jadi doa yang tak baik ni jangan diminta lah. Terutama untuk kita sendiri ke, anak beranak ke, harta kita ke, jangan. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala khadamikum wa la tad'u ala amwalikum la
tuwafiqu minallahi sa'atan nila fiha ata'un fayustajaba lakum. Jangan kalian mendoakan yang tidak baik atas diri kalian sendiri. Untuk diri kita janganlah doa yang tak baik. Ya Allah, aku dah lama dah menanggung sakit ni, biarlah ya Allah, aku pasrah aja. Jangan. Mintalah sihat. Walaupun kita tahu doktor kata sukar ke apa, itu doktor, kan? Jangan kita minta yang tak baik untuk diri kita. Minta yang baik-baik. Dan jangan pula mendoakan yang tidak baik atas anak-anak kalian sendiri. Ini pun satu hal juga. Akhir zaman ni macam-macam, kan? Macam saya cerita dulu, ada ibu-ibu yang WhatsApp pada saya macam tu lah. Sebab dia dah terlalu berkecil hati dengan anak dia yang ada 2-3 orang tu. Dan dia kata, boleh tak saya doakan Ustaz? Biarlah diorang ni, kalau saya mati besok diorang tak tahu Ustaz. Sampai tahap tu. Diorang tak tahu, kalau boleh kubur saya pun janganlah diorang tahu Ustaz. Saya dah berkecil hati. Saya kata, akak jangan buat macam tu. Nanti kalau akak buat macam tu, anak akak sentiasa dalam dosa nanti. Jadi anak yang durhaka. Anak akak dah durhaka dah sekarang ni. Jadi kalau akak doa macam tu, lagi tak elok jadi dia. Jadi akak doa je baik-baik, minta Allah lembutkan hati anak-anak akak. Kan? Saya nak cerita lebih tak boleh sebab teruk sangat cerita ni. Saya dengar pun sakit jantung. Hangat hati tengok perangai anak dia kan. Dan selang berapa minggu lepas tu, ibu dia WhatsApp balik, Alhamdulillah Ustaz, saya dengar cakap Ustaz, dan hari ni anak saya dah tak blok nombor saya. Dia blok nombor mak dia. Tu akhir zaman punya anak ni, dia blok nombor mak dia sebab tak nak diganggu. Kan, pelik-pelik anak akhir zaman. Jadi dia kata, Alhamdulillah Ustaz, saya happy sangat, suka saya dah boleh interaksi, anak saya dah tak blok saya Ustaz. Nampak macam-macam benda kita boleh belajar kat situ kan. Jadi jangan doakan yang tak baik untuk anak, dan jangan doakan yang tidak baik untuk khadam kalian. Untuk kalau kita hari ni orang gaji kita lah, pembantu kita ke apa kan. Dan jangan kalian mendoakan yang tidak baik atas harta kalian. Kan, ya Allah, kereta aku ni dah teruk, lingkup lah kereta aku ni senang. Jangan. Kereta ada perasaan. Ya ke Ustaz ada perasaan? Ada. Try sekali tengok. Handphone pun ada perasaan tu. Kereta kan, kalau kita buat-buat kata, rasa macam nak beli kereta baru lah. Betul tak? Time tu lah gear tak masuk pula. Kereta lama yang nak dijual ni, kan kita rasa macam nak jual lah kereta ni, dah lama sangat, berhemat. Dia mula buat meragam kan. Saya bukanlah banyak kali, tapi pernah alami benda tu kan. Terkeluar cakap sikit je dia jadi. Maknanya dia ada perasaan, cuma dia tak boleh bercakap je. Kalau dia boleh bercakap, kereta ni kata, kau hajar betul tuan aku ni kan, kau dah lanyak aku, kau nak tinggal aku macam tu je. Kan? Kalau dia boleh bercakap lah. Tapi memang semua macam tu. Kereta ke, telefon ke, rumah ke, motor ke, apa benda pun, pokok bunga ke, dia jadi kan, dia ada perasaan. Sebab itu kita kena jaga hubungan tu, terutama dengan macam baru ni kan, banyak isu juga haiwan, sembelihan kan. Nabi kata bila kamu sembelih, perelokkan sembelihan. Dia ada ihsan dalam ibadah, ihsan dalam sembelihan. Kan, berapa ramai yang sembelih lembu, yang duduk atas lembu tu bukan ramai lagi. Yalah, alasan dia takut lembu bangun meronta. Dia memang dalam hukum dia ada satu istilah, nama dia hayatul mustakirah. Hayah mustakirah ni maknanya baik lembu, baik kambing, baik ayam, lepas dia disembelih, dia hidup dalam meronta. Itu nama dia hayat mustakirah. Lembu lebih kurang 10 minit lepas kena sembelih. Kambing 5 minit, ayam mungkin 2-3 minit. Dia gelepar-gelepar tu kan. Sebab ada viral satu video baru ni saya dapat semalam. Masa dia sembelih tu, lembu tak meronta langsung. Sebab leher dia dah dijerut. Leher lembu tu dah terjerut. Dan tailio lembu tu meleleh.
Tapi saya heran juga yang tukang sembelih ni pun. Dia tak alert ke atau dia memang tak tahu ke? Dan bila dia sembelih tu ibu-ibu sekalian, darah tak mancut langsung. Tak ada meronta, tak ada memancut, tak ada bunyi dia punya bunyi itulah, bunyi lembu mendengus keluar darah sembuh tu, tak ada. Sunyi sepi. Dan sebenarnya lembu tu dah mati dah sebenarnya. Dan dari segi hukum dia tak ada korban. Bangkai lah. Kita sembelih bangkai. Apa? Tak ada hukum. Hukum dia tak ada lah. Naya orang masuk korban. Saya baca nama di Malaysia tu. Saya tengok dekat Malaysia. Sebab dia pakai baju tu, baju Malaysia, baju satu negeri, JC. Jadi itulah sedih kan. Yang kita jerut lembu tu separuh mati pasal apa kan? Lepas tu masa sembelih tu yang bertindan atas lembu 4-5 orang henyak kepala perut lembu tu, naya kawan tu kan. Itu yang lembu jadi stres kan. Dalam Islam dia ajar sebelum dia disembelih bagi makan cukup-cukup, ihsan, buat baik. Alah, kau nak mampus sekejap lagi tak payahlah makan. Sementara dia tak mampus tu, sementara dia belum mati tu, siapa nak jawab besok kan? Bagi makan. Kalau boleh asah pisau, parang, jangan depan biji mata lembu tu. Putih mata dia kan. Zap. Kau tunggu kejap lagi Zap. Kawan putih lah biji mata naik ke atas. Perasaan. Dan kalau boleh jangan sembelih depan kawan dia. Kalau boleh. Kan? Sebab dia tahu sekejap lagi sampai giliran aku kan. Cuba elakkan kepung ramai-ramai, jangan bagi lembu sebelah nampak ke kan. Ikut kita lah. Itu adab. Tapi berapa ramai yang sembelih buat macam tu? Tak ramai kan. Jadi benda ni lah kita kena jaga balik. Sebab itu Nabi kata jangan doakan yang tak baik juga pada harta kalian. Tidak kalian temukan dari Allah satu saat yang kebetulan diperkenankan apa yang kalian maksudkan, maka mustajablah doa kalian. Jadi Nabi tak bagi doa pelik-pelik ni sebab takut masa minta tu mustajab doa. Itu yang Nabi takut lah. Jadi benda tu jadi tak elok. Dan dalam Sahih Muslim pada bahagian terakhir disebutkan hadis Nabi yang berbunyi, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi ta'ala sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Jangan kalian mendoakan yang tidak baik atas diri sendiri dan tidak baik atas anak-anak kalian, dan jangan kalian doakan yang tidak baik atas harta kalian, dan jangan kalian menemukan saat yang tepat ketika doa dimohonkan lalu Allah perkenankan doa kalian. Itu yang kita takutlah. Jadi apapun kesimpulan untuk pagi ni, doa yang baik-baik, minta yang elok, minta yang orang kata patut padan lah, yang bersesuaian dengan hajat dan keperluan manusia, dan jangan sesekali mendoakan yang tidak baik untuk manusia. Ya, tak ada untungnya kita doa yang bukan-bukan ni, doa tu patah balik pada kita lah. Jadi apa pun ibu-ibu sekalian, apa yang kita pelajari pada hari ini, hendaklah kita saling mendoakan satu dengan lain, dan kalau boleh disebutkan nama itu lagi terbaik, tanpa diketahui oleh orang yang kita doakan itu. Itu lagi laju doa kita akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan sedikit perkongsian kita pada pagi ini dapat kita ambil iktibar, pengajaran dan manfaat bersama. Dan terima kasih pada muslimin-muslimat yang hadir dalam dewan ini dan semua yang menonton live. Mudah-mudahan ada manfaat bersama. InsyaAllah kita sambung pada minggu yang ketiga akan datang, Isnin yang ketiga. Mudah-mudahan dipermudahkan Allah. Dan